Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada 14 Zulhijjah 1442 ini dalam pengajian kitab Hadis Arba'in, Hadis 40, dengan syarahnya Al-Wafi. Nama syarah dia Al-Wafi. Hadis yang kita sudah masuk ke hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, Al-Ishtighalu bima yufid. Al-Ishtighalu bima yufid, dengan makna kecantikan, keindahan Islam seseorang itu, iaitulah apabila ia menyibukkan diri dengan perkara yang memberi manfaat kepadanya dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Itu dia panggil orang cerdik. Orang cerdik ni macam mana dia punya cara? Iaitu cara dianya menyibukkan diri dengan benda yang bermanfaat dan meninggalkan ma la ya'ni, benda yang tidak ada manfaat kepada dirinya ataupun tidak ada sangkutan dengan dirinya. Itu dia panggil tidak ada manfaat. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmizi wa ghairuh. Maksud dianya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kecantikan Islam seseorang itu, indahnya Islam seorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Maknanya dalam bahasa Arab ni kata ma la ya'ni. Apa makna ma la ya'ni? Iaitu yang tidak ada kaitan dengannya. Itu kalau nak terjemahan betul dia, tengok dalam istilah hadis tu. Ma la ya'ni iaitu sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya, sama ada dalam urusan agama, dunia, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Jika sesuatu ada kaitan dengannya, dimaksudkan dengan sesuatu yang menjadi tunjang kehormatannya dan maksud hidupnya di dalam dunia ini. Jadi kita nak tahu apa yang ya'nina, apa yang mala ya'ni. Perkara yang berkait dengan kita, perkara yang tak berkait dengan kita. Ini perkara yang kita kena tengok, yang kita kena teliti, kan? Baik para pelajar sekalian, hadisun katani Nawawi, hadisun hasanun rawahu At-Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Imam Nawawi kata hadis ini hasan, riwayat oleh Tirmizi dan lainnya seumpama ini. Hakadha, itulah lafaz dia, pendek aja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi dalam bab zuhud, bab apa yang datang mengenai seorang yang bercakap tentang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ibnu Majah meriwayatnya dalam Kitabul Fitan, bab menahan lidah dalam masa fitnah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, dalam kitab kebagusan akhlak, bab apa yang datang mengenai keelokan akhlak. Kata Az-Zarqani dalam syarah Muwatta, isnadnya hasan, bahkan ianya sahih. Isnadnya hasan, bahkan ianya sahih. Ahammiyatuhu, kepentingan hadis. Hadis ni bagaimana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita
dia seorang yang sangat setia, melazimi, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ikut je. Lepas mana Islam tu dia ikut je. Bila Nabi nak kuliah dia wujud, bila Nabi nak gimana pun dia ada. Dan bila dia mendampingi, sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperolehi daripada baginda adab an-nabawi melalui hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang menerangkan kepada kita dengan jumlah perkataan yang amat ringkas, dia panggil jawami'ul kalim, kalimahnya jumlah mukhtasarah, ringkas dan bermanfaat yang mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Jadi dunia baik, akhirat baik dalam hadis ini. Fakana bihaqqin, maka itu adalah satu yang sangat benar dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata para ulama, min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini adalah daripada jawami'ul kalim, mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi. Dia bercakap pendek, makna panjang, yang ada, yang tiada. Tengok, memang kita ni banyak masalah terjemahan. Yang tiada bandingan seumpama dengannya sebelum Nabi SAW. Kerana ia mengumpulkan sebahagian daripada urusan agama, kerana agama itu merangkumi dua perkara. Ajaran agama kita ni dua dia. Sama ada suruh, li'anna ad-dina fi'lun wa tarkun. Agama itu sama ada perbuatan, kita kena buat, ataupun kita kena tinggal sesuatu. Itu dipanggil dalam urusan agama. Suruhan yang dibuat dan larangan ditinggalkan. Hadis ini pula nas untuk meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Adapun mafhumnya, maknanya dipaham sebalik dari larangan itu, hendaklah melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan kebahagiaan di alam akhirat. Ini kita kena cuba buatlah yang baik di dunia dan juga di akhirat. Kata di sebahagian ulama yang lain pula, bahkan hadis ini mengumpulkan keseluruhan agama. Kerana nas hadis ini menunjukkan larangan dan dalil bagi melakukan perintahnya. Bila Allah larang di sini jangan buat benda yang tak ada faedah, jadi perintah dia buat yang berfaedah. Itu dia panggil sebaliknya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini adalah merupakan suatu usul, asas, prinsip daripada usul-usul, asas-asas kepada min usulil adab. Kata Imam Abu Daud, usulus sunan, asas kepada sunnah itu bagi setiap ilmu adalah 4 hadis. Dan beliau menukilkan hadis ini sebagai salah satu daripadanya. Patut dia sebut 4 tu, mana 3 lagi? Kita bukannya tahu kan. Baiklah. Tengok pula selepas daripada ini banyak lagi kata-kata yang huraian kepada hadis ini. Kita pindah kepada lughatul hadis. Bahasa hadis ni Nabi kata min husni islamil mar'i. Daripada keindahan, kecantikan Islam seorang itu, iaitu dengan makna kesempurnaan keislaman. Akhlak yang mulia ini tanda kepada orang itu sempurna iman seseorang itu. Tidak kira dia laki-laki atau wanita, orang yang sempurna akhlak, tanda dia sempurna keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi akhlak ni lambang kepada keimanan. Akhlak itu lambang kepada keimanan. Mala yakni, tadi kita dah sebut, perkara yang tak ada sakut paut dengan kita, tak ada faedah kepada kita, tinggalkan semuanya. Baik. Fiqhul hadis. Fiqh hadis ma yustafad minal hadis. Perkara yang kita dapat belajar istimbat, faedah daripada hadis ini apa dia? Tuan Syekh kita bawa kepada kita ada 6 perkara. InsyaAllah kita baca
Sampai habislah. Yang pertama, iqamatul mujtama' al-fadil. Hadis ini mendidik masyarakat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil, yang mulia, al-fadil. Nak tubuh, nak hidupkan, nak lahirkan sebuah masyarakat yang mulia. Agama Islam sangat menggalakkan untuk keselamatan masyarakat dan menghendaki supaya manusia itu dalam persepakatan, keserasian, tak ada balah, tidak wujud persengketaan dan permusuhan. Sebagaimana Islam cenderung terhadap keselamatan individu, agar setiap individu dalam bahagia di dunia ini menyayangi dan disayangi, memuliakan orang lain dan tidak menyakiti mereka, agar suatu masa nanti beliau meninggalkan dunia ini dengan memperolehi kejayaan. Sekurang-kurangnya kita kata, biarlah kita tinggal dunia ini dalam keadaan kita dikenangi oleh orang, disukai oleh orang. Kenapa? Sebab kita telah melakukan perkara yang baik. Bila buat baik, orang suka. Bila buat tak baik, orang tak suka. Dia begini ya tuan-tuan, di antara benda yang kita buat ni orang suka tak suka, kita kena tengok kepada kesan. Kesan yang kita buat. Jadi kalau kita buat tu disukai oleh masyarakat, kita timbang pula dengan raca syariat tepat, alhamdulillah. Oh, kalau kita nak tengok hot netizen suka, pelakon-pelakon, penyanyi-penyanyi lah, ahli-ahli filem lah yang disukai oleh orang. Dia punya follower ribu-ribu juta. Ustaz-ustaz ni wa ma'ahu rahtun wa ma'ahu rajulun wa rajulan, kan. Ada setengah ustaz ni kalau dia mengajar 4-5 orang yang dengar, kan. Jadi ada orang masya-Allah ribu-ribu, tapi kalau nak tengok juta-juta penonton, tengok selebriti-selebriti yang bercakap. Lain. Tak. Kebenaran itu bukan kerana ramai semata-mata, tapi kebenaran itu apabila duduk di atas al-haq, di atas landasan yang benar. Baik. Salah satu faktor yang banyak menyumbang kepada perpecahan dalam kalangan manusia dan merosakkan sesuatu masyarakat dan mendorong kemusuhan ialah terdapat sebahagian daripada mereka. Ini penyakit kita ni, tuan-tuan tanda. Ghairah, semangat sangat, suka sangat untuk mencampuri urusan orang lain, khususnya campur tangan dalam perkara yang tiada kaitan dengan diri sendiri. Semua benda kita nak campur, kan? Oleh yang demikian dapatlah dikatakan bahawa ada pun antara dalil yang menunjukkan keistiqamahan, makna seorang istiqamah dengan Islam sebagai seorang Muslim yang berakhlak, yang benar imannya, ialah sikap tidak campur tangannya dalam urusan-urusan orang lain, khususnya sesuatu yang beliau tidak berkepentingan di dalamnya. Kita kadang-kadang semangat je lebih. Apa-apa isu, semua kita nak ulah belaka. Isu yang tak berkaitan kita pun nak ulah juga, kan? Kita kata ini satu masalah. Nak buat contoh, di antara contoh yang berlaku dalam masyarakat. Waktu minyak naik, Pak Cik ni bertumbuk meja marah dia minyak naik. Orang tanya dia, Pak Cik pakai kereta apa? Semangat sangat ni. Maaflah Cik, Pak Cik naik basikal ya, pakai minyak selenda, minyak hitam orang buang tu ya untuk letak di rantai. Kita kata Masya Allah, dia punya semangat macam lah dia habis ratus ribu sebulan beli minyak. Tak ada beli minyak pun, beli minyak hitam. Orang kata pakai minyak selenda hitam ya. Sama juga kita, bila orang cakap isu Palestin, oh dia punya mempertahankan macam. Orang tanya dia, saya nak tanya boleh? Silakan. Berapa ringgit awak derma ke tabung Palestin tu? Tak kira lah mana-mana orang yang kutip derma tu. Dia duk garu kepala. Rupanya tak derma lagi pun ke Palestin. Tapi dia punya cakap sembang, macam juta-juta dah habis duit dia. Kita kata ini juga termasuk manusia yang menyibuk. Tak ada benda. Kalau dia dah habis juta-juta dah rugi duit dia, menasabah juga. Mari kita belajar adab yang Nabi kita ajar ni. Yang kedua, al-istighalu bima la ya'ni, menyibuk
dengan perkara yang tak ada sakut paut dengan kita, yang tak memberi manfaat kepada kita, tadyi'un, sia-siakan waktu dan tenaga, wa unwan dha'fil iman. Ini bahaya ni. Yang pertama, dia mensia-siakan masa dia sebab duduk dirempuh masuk dalam kawasan yang dia pun tak tahu apa. Yang kedua, tanda orang tu lemah iman. Orang lemah iman ni nak ulas segala benda, walaupun benda yang tak ada terlibat dengan dia. Kita kata ini masalah, kan? Baik. Innal insan ya'ish fi hadhihi dunya. Manusia hidup atas dunia. Dalam dunia ni bukan kita seorang, ramai lagi manusia yang hidup sekali dengan kita. Kesibukan dan perhubungan dan urusan-urusan yang berkaitan dengan mereka terlalu banyak dan pelbagai bentuk. Seorang Muslim pula bertanggungjawab terhadap setiap amalan yang dilakukannya dan ke atas setiap saat yang dilaluinya dan ke atas setiap kalimah yang diucapkannya. Ini akidah kita. Setiap masa yang berlalu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada ucapan kita, tulisan kita, like kita, share kita, komen kita. Tak kiralah kita komen siapa-siapa, kan? Maka semua dipertanggungjawabkan. Oleh yang demikian, apabila seseorang insan menyibukkan dirinya dengan setiap perkara yang ada di sekelilingnya, maka dia akan turut masuk campur dalam sesuatu urusan yang dia tidak ada kepentingan dalam perkara yang tersebut. Kita hidup sibuk dalam perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Apa awak sibuk? Kerana itu, perkara yang demikian akan menyibukkannya dan menyebabkan dia lalai menunaikan kewajipannya dan melaksanakan tanggungjawabnya. Kerana itu beliau akan dihukum di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah. Orang yang duduk sibuk orang, nanti orang sibuk dia balik. Dan ketidakhirauannya terhadap akhlak an-nabawi, tak peduli dengan taujih, dengan bimbingan Nabi dan Islamnya hampir kepada setakat bibir dan lidah, kita kata na'udzubillah. Wal'iyazubillah. Diriwayat oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas bin Malik. Katanya, seorang lelaki bertanya, seorang laki-laki dari kalangan sahabat, tufiya rajulun minas sahabah. Hadis ini sangat penting, tuan-tuan tanda. Hadis ini sangat penting. Seorang laki-laki di kalangan sahabat meninggal dunia. Ialah dia sahabat Nabi, tentulah hebat, kan? Kalau kita pun tahu sahabat Nabi, kita kata hebat. Berkatalah seorang laki-laki, abshir bil jannah. Allah, bergembiralah dia dengan syurga. Macam kita inilah, bila tengok orang yang kita suka mati, kita tak title lalu. Ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga, anak syurga, bidadari syurga. Semua kita masuk dalam syurga belaka. Macam syurga tu, kita pemegang kunci. Siapa mati? Sahabat. Bukannya pakcik di kampung kita. Sahabat Nabi mati. Jadi orang ni bergembiralah, dia kata, oh, ahli syurga dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar ni tuan-tuan. Saya baca hadis ni untuk saya dan untuk kita semua. Nabi kata apa? Awala tadri. Kamu tahu semua ke kerja buat dia? Kamu cek semua ke apa yang dia buat? Masya Allah. Fala'allahu takallama fima la ya'ni. Nabi kata boleh jadi beliau bercakap dalam satu benda yang tak ada kena-mengena dengan kepentingan dia. Cakap macam kita sekarang ni. Au bakhila bima la yanqusuhu. Ataupun dia bersikap bakhil dengan sesuatu yang tidak mengurangkan harta dia. Sepatutnya dia infak sini, nafkah sini, tak bagi. Tapi duduk sibuk dengan benda lain. Nabi marah kepada sahabat yang telah memberi title syurga kepada sahabat yang seorang sahabat yang telah mati. Apalagi yang kita bukan sahabat ni tuan-tuan. Jangan duduk syurgakan orang, jangan duduk nerakakan orang. Kita doakan minta Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam golongan ahli syurga, itu dibenarkan. Tapi nak letak dia title ahli syurga, jangan. Nabi larang sahabatnya. Hadis-hadis ni dalam Tirmizi, sanaduhu dha'if, kata di Muhaqqiq dalam Sahih At-Targhib, sahihun li ghairihi. Kita kata alhamdulillah. Ada yang kata hadis itu sahih li ghairihi. Baiklah para pelajar sekalian. Maknanya dua perkara adalah hadis ini. Yang pertama, tak boleh kita confirmkan orang ni ahli syurga.
Yang kedua, bahayanya rempuh masuk, mengulas, bincang dalam suatu perkara yang kita tidak tahu. Hari ini sudah hilang kepercayaan kita kepada saudara seorang Islam kita. Dengan sebab sentimen yang dimainkan, hilang pertimbangan. Kita kutuk orang yang kita tak suka, kita su'uzan kepada saudara kita, dan macamlah yang kita kata dan kita tulis. Tuan-tuan kena ingat, saya sudah keluar satu poster, tajuk dia Malaikat Belum Pencen. Tak cari dalam Facebook kita, tajuk dia Malaikat Belum Pencen. Maknanya semua ucapan kita, tulisan kita, komen kita dicatat oleh malaikat. Nih, tengok, sahabat mati. Nabi kata, mu tahu mana dia ahli syurga? Boleh jadi la'allahu, mungkin takallama fi ma la yani, dia pernah bercakap dalam perkara yang dia tidak ada kena mengena kepentingan, maka Allah akan ambil tindakan terhadap lidah dia yang menyebabkan dia tak boleh masuk syurga. Awalian, dia kena pergi ke neraka dulu, kemudian dibersihkan baru ke syurga. Kita kata na'uzubillah, kita tak nak masuk neraka, kita nak terus ke syurga. Jaga mulut, jaga lidah, jaga segala-galanya. Baik. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibn Hibban, bahawa diceritakan Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar. Dia kata apa? Bihasabi imri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'ni. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk perangai dia, syar, apabila dia tidak mengetahui, tidak menyedari tentang dirinya sendiri dan sibuk melakukan perkara yang tidak bermanfaat pada dia. Dia duduk sibuk audit orang lain, kita tak audit diri kita. Sebab itulah kita audit diri kita dulu. Kita duduk sibuk orang itu, sibuk orang ini. Kita betul sangat? Kita dah betul ke? Ini sepatutnya kita. Sepatutnya wa yabki ala khati'atik. Wal yabki ala khati'atik. Kan pesanan Nabi, menangisilah, tangisilah di atas kesalahan diri yang kamu melakukan. Menangis kita depan Allah Azza wa Jalla. Ini kita bertempik pagi sampai malam, duduk komen sana sini, orang yang kita tak setuju kita lanyak selanyak-lanyaknya, kita sendiri tak pernah audit depan Allah Azza wa Jalla. Titiskan air mata di atas kesalahan kita, waliyabki ala khati'atik, menangislah di atas kesalahan kita, jangan duduk sibuk mencari kesalahan orang lain, wal'iyazubillah. Baik, kita pergi kepada isu yang ketiga, al-i'rad amma la ya'ni tariqus salamati wan najah. Menjauhkan diri daripada sesuatu yang tidak memberi manfaat adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Mana siapa dia nak selamat atas dunia, nak berjaya di akhirat, tinggalkan perkara yang tidak berfaedah. Apabila seorang Muslim itu melaksanakan kewajipannya dan menunaikan tanggungjawabnya, maka beliau akan menyibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri, serta lebih sibuk cenderung terhadap sesuatu yang memberi manfaat kepadanya di dunia dan akhirat. Mana kita sibuk dengan diri kita. Beliau berpaling, maknanya meninggalkan perkara-perkara yang berlebih-lebihan dan menjauhkan dirinya daripada urusan yang tidak baik, dan lebih suka melakukan sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada dirinya. Manfaat itu di dunia, manfaat di akhirat. Apabila kita ketahui bahawa perkara yang memberi manfaat dan ada kaitan dengan seorang itu dalam kehidupan dunia adalah sedikit, jika dinisbahkan kepada perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita, banyak pun tak manfaat, maka hendaklah seorang Muslim itu hanya membataskan dirinya dengan perkara yang memberi manfaat terhadap dirinya. Dengan ini, dia akan terselamat daripada keburukan, kejelekan dan dosa. Jadi kalau kita batas diri, tak cakap, tak campur yang ni, insya-Allah kita selamat. Beliau menghabiskan waktunya dengan menyibukkan diri melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan untuk akhirat dia. Banyak berzikir, banyak nasihat, banyak muhasabah diri. Sikap sedemikian menjadi dalil kebagusan Islamnya. Tanda orang itu Islamnya mulia, Islamnya sempurna, dia tak sibuk dengan benda. Mantap imannya, hakikat takwanya, kekangan ke atas dirinya daripada hawa nafsu, dan kejayaan di sisi Tuhannya. Siapa nak berjaya, jagalah diri. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ini hadis ini sahih.
Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi mithliha." Apabila seorang daripada kamu telah mengelokkan keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis baginya 10 kebaikan seumpamanya. Maknanya gandaan sampai kepada 700 kali ganda. Dan setiap kejahatan yang dilakukannya akan ditulis seumpamanya. Jadi naknya, apabila kita baik Islaman kita, kita jaga akhlak kita, pahala kita berganda. Imam Malik telah menukilkan dalam kitab Al-Muwatta, kitab Muwatta, iaitu telah sampai kepada kami bahawa telah dikatakan kepada Luqman Al-Hakim. Orang tanya Luqman, ma balagha bika ma nara. Luqman, apa amalan yang menyebabkan tuan menjadi seorang yang hebat macam ni? Luqman kata apa? Maka jawab Luqman, perkataan yang benar. Dengar tuan-tuan, perkataan yang benar, menunaikan amanah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Aku beramal dengan 3 perkara ini, Allah angkat darjat aku. Jadi kita jangan duduk, jangan cakap bohong. Ni kita main-main pula, buat analogi pula, boleh berbohong-bohong kepada orang atas dasar nak mempertahankan hadis palsu. Kalau hadis palsu ni walaupun bohong, tapi kita nak suruh orang beramal, kita kata la ya akhi. Tidak. Kita pergi kepada yang keempat. Dalam kita ikut yang terjemahan. Susunan nombor terjemahan lebih detail, lebih halus. Yang keempat, al-qalbu masyghulun billahi azza wa jalla, mu'ridun amma la ya'nihi min syu'unil khalqi. Tuan-tuan tanda sikit. Hati yang sibuk mengingati Allah. Hati yang sibuk mengingati Allah dengan berzikir, dengan bertafakur, akan terhindar daripada perkara yang tidak bermanfaat. Seorang Muslim yang menyembah Allah dengan benar-benar seolah-olah dia melihatnya, menghadirkan dirinya bahawa beliau dekat kepada Allah dan Allah Ta'ala dekat kepadanya, maka keadaan demikian akan memalingkannya daripada apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak bermanfaat adalah tanda kebenarannya ma'allahi azza wa jalla, dan kehadirannya bersama-sama, mana kita dekat dengan Allah azza wa jalla. Sebaliknya, sesiapa menyibukkan dirinya dengan perkara yang tiada bermanfaat, maka keadaan demikian menunjukkan tiadanya kesedaran bahawa Allah sentiasa memerhatikannya bersamanya. Sementara sifat tidak membenarkan kehadirannya bersama-samanya akan memusnahkan amalannya, maka di saat itu ia termasuk dalam golongan orang yang berbinasa. Maksud dia apa? Kita ni dua ya. Kalau hati sibuk mengingati Allah, kita tak terlupa hal dunia. Yang kita sibuk sangat duk komen sana sini sebab apa? Sebab kita terlupa kepada Allah, kita ingat kepada manusia. Na'udzubillah. Riwayat daripada Al-Hasanul Basri, dia kata apa? Hasan Basri kata apa? Rahimahullah, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi. Dengar tuan-tuan, kata-kata ini sangat sentap. Di antara tanda bahawa Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba itu, Allah Ta'ala tidak nak bagi rahmat kepada hamba dia ini, dengan menjadikan seorang itu sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Allah, dia duduk sibuk. Dia begini ya, bila kita sibuk dengan benda tak bermanfaat, akan hilang benda yang bermanfaat. Kalau kita sibuk duk mencela orang, kita akan hilang memuji Tuhan. Kalau kita sibuk mengumpat orang, hilanglah kita memuji Allah Azza wa Jalla. Begitulah keadaannya. Sibuk duk cara orang, kita tak akan sibuk dengan diri kita, tak akan sibuk. Pasal itulah kata dia ulama salaf, nafsuka. Nafsu kita ni, kalau kita sibuk dengan benda baik, dia akan ikut. Wa illa syagalatka bil batil. Kalau tidak, dia akan sibukkan awak dengan benda batil. Sekarang ni kita bertembung. Kita nak siapa? Kita nak siapa? Nak sibuk dengan apa? Nak sibuk dengan Allah? Ma'allah kita.
Nak sibuk dengan benda dunia, ma'as syaitan kita. Dengan hawa nafsu. Habis. Hari ini boleh katakan manusia sibuk dengan manusia, sibuk dengan orang, ma la ya'ni terlalu dahsyat, sehingga kita tak tahu apa yang kita nak buat. Kata-kata Hasan Basri ini sangat sentap, mengutuk atau mengetuk kepala kita. Mudah-mudahan kita sedar insya-Allah. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada perkara yang kelima. Ma ya'nil insan. Nabi kata di antara tanda Islam seorang itu baik, meninggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena, tidak berfaedah untuk dia. Baik, sekarang ni Tuan Syekh kita, Syekh penulis Al-Wafi, bawa kepada kita bagaimana kita nak kesan, skill, nak memahami perkara ni baik untuk kita atau tak baik. Mari para pelajar kita tengok. Walladhi ya'nil insan minal umur. Perkara-perkara yang memberi manfaat dan faedah kepada manusia, seseorang insan itu ialah, yang pertama, ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashi. Melakukan perkara, letak nombor tuan-tuan. Melakukan perkara yang berkaitan dengan keperluan hidup dia. Kita hidup ni kita perlu pada apa? Perlu pada makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya, maka dia kena berusaha untuk mencarinya. Kena kerja, jangan tunggu orang mari je, jangan tunggu angkat bendera putih je. Pergi bekerja, berusaha, sibuk kita. Mencari rezeki yang halal, satu kefarduan, sibuk. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Macam hari ni zaman Covid. Di antara langkah keselamatan, kita jaga SOP. Ambil vaksin contohnya. Usaha, ikhtiar. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan keselamatan di akhirat. Jaga betul-betul. Tempat yang sebenar-benarnya kita akan tinggal lama di sana. Selain daripada perkara ini adalah termasuk dalam kategori yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Cuma boleh kita panjangkan lagi lah. Manfaat ukhrawi akhirat tu banyak lah. Kita sibukkan diri kita dengan dakwah. Sibuk dengan diri kita ajak orang melakukan kebaikan. Sibuk diri kita dengan dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu semua termasuk dalam urusan dunia untuk akhirat. Alhamdulillah. Baik. Apa pula yang tidak bermanfaat? Oleh yang demikian, apa sahaja yang tidak bermanfaat untuk seorang insan yang berbentuk kebendaan dunia yang merupakan tambahan daripada keperluan asas, seperti bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Aku banyak dah duit. Mana dengan duit yang kita ada, gaji yang kita ada, akaun yang kita ada ni, kalau kita tumpukan ibadat, sudah cukup. Setakat kita nak hidup 20 tahun lagi tu, tak habis nak makan, kata orang. Sibuk lagi, nak mewah lagi. Tak mau dah berjalan dengan kereta, nak naik helikopter pula contohnya, maka itu dia panggil sudah lebih daripada yang sepatut. Mempelbagai jenis makanan dan minuman. Allah, menu kita sekarang ni kita makan 3 mata lauk cukup. Nak ada 5, 6, 7 mata, terpaksa kena cari lagi. Nak makan pula kedai-kedai yang standard. Kan? Orang makan ayam goreng RM2.5, kita nak makan RM8. Oh, dia punya kelas. Daging apa ni yang masuk sampai 1,000 sekilo ni? Wagyu. Makan daging biasa tak boleh, lekat celah gigi. Wagyu contohnya. Wagyu pun pergi ke tandas juga kan. Sama busuknya dengan kambing biasa ni pun. Nak kata apa? Tak salah makan, tuan-tuan ada duit silakan. Macam kami ni, pasal kena usaha lebih sebab nak pergi makan yang mahal-mahal, kita tak perlu. Mencari kedudukan dan pangkat. Terpaksa kita. Rasuah ke apa benda, lantak. Yang penting aku dapat. Kehendak nafsu kita terlaksana. Jangan. Dan cinta kepada pujian dan sanjungan manusia. Kita sanggup buat apa saja asalkan mendapat pujian manusia. Kan? Buatlah TikTok lah. Duduk berduit dengan bini lah. Main suak-suak dalam mulut. Sambut ada jadilah. Yang penting orang puji. Like banyak. Ini semua mala yakni. Lebih-lebih lagi orang yang bertitle ustaz, ustazah.
melampau kalau duk main benda-benda macam ni atas dunia ni. Maka apabila seorang Muslim itu menjauhkan diri daripada semua ini, jadilah ia di antara tanda-tanda Islamnya, min husni islamihi, di antara Islamnya yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Perkara-perkara yang diharuskan, amal al-mubahat dia panggil. Perkara yang diharuskan, yang tidak memberi manfaat kepada seorang insan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, seperti permainan dan senda gurau yang merosakkan maruah, dan daripada jenis-jenis yang tidak ada faedah bagi dirinya, adalah lebih baik bagi seorang Muslim meninggalkannya. Kerana ia membuang waktu yang mahal harganya, akibat penggunaan waktu untuk suatu tujuan yang tidak memenuhi maksud ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah cipta kita liya'budun, kita jadikan masa yang kita ada liyal'abun. La. Tuhan cipta kita nak suruh beribadat, kita gunakan masa untuk bermain. Jauh jarak. Oleh yang demikian, penggunaan masa itu akan dihisap oleh Allah di alam akhirat. Sudah semestinya penggunaan masa kita ni akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Berlebih-lebihan dalam percakapan, buah banyak. Kadang-kadang sekarang ni orang tak bercakap dengan mulut. Tuan-tuan tanda. Berlebihan dalam komen-komen, share benda-benda yang tak ada faedah. Kadang-kadang perbuatan ini mengheret orang itu kepada perkataan yang haram. Sudah semesti. Kalau tidak perli orang, nganyi. Kalau tidak nganyi, ngumpat. Itu yang kita ada. Sebab manusia itu telah dicipta adalah agar tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang melalaikan dan tulisan-tulisan, kata-kata yang tiada penghujungnya. Na'udzubillah. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang. Muaz tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ni. Panjanglah. Yang penting akhir sekali Nabi sallallahu bagi tahu tentang jaga lidah. Bila Nabi tanya, Muaz tanya, ya Rasulullah, anu akhid bi kulli ma natakallam? Adakah kita akan diambil tindakan dengan apa yang kita bercakap? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Thaqilatka ummuka ya Muaz." Muaz menyusahkan makmu ni Muaz. Wa hal yukabbu an-nas ala manakhirihim fil nari illa hasaid al-sinatihim. Ramai banyak orang yang akan dihumban ke dalam neraka di atas muka mereka dengan sebab hasil daripada lidah dia yang bercakap tanpa kawalan. Yang bercakap tak ikut SOP. Tangan dia menulis, tangan dia komen, tak ikut peraturan, maka ini yang berat. Baiklah para pelajar sekalian. Cuma dalam kitab terjemahan kita ni, kalau tengok baris-baris dia tu, kita kena perhati semula. Banyak silap. Teks Arab tu banyak silap. Malam baru ni kita dah silap satu hadis tentang, coba tengok dalam muka surat supaya tuan-tuan boleh baiki balik kan. Bagi orang yang ada kitab lah, muka yang edisi Jawi itu ni, hijau terbitan Al-Hidayah ni. Muka surat 139. Tanda tuan-tuan, muka surat 139. Hadis innallaha hayyun karimun. Yang betulnya innallaha hayyun karimun. Allah Ta'ala tu malu. Sangat mulia Allah Ta'ala ini. Jadi kena betul balik. Tidak hayyun, hayyun. Dia terjemah sini pun maha hidup. Bila dia terjemah, bawa teks salah, dia terjemah pun ikut yang salah juga. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kan? Tanda dah muka surah 139. Kita pun baca cepat-cepat hari itu pun tersasul juga. Tak apa, kita betul balik. Baik, dalam ni pun banyak juga yang silap-silap ni. Kita pergi kepada sambung pada hadis kita yang terakhir dalam kisah kita ni. Telah diriwayat juga oleh At-Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda. Sebahagian daripada hadis ni kita sempat semak, sebahagiannya tak sempat mu'alif kita ni.
Dia kata apa? Kalamu ibni Adam alaihi la lahu illa al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa dzikrillah ta'ala. Kalam perkataan anak Adam sama ada akan mendatangkan ganjaran baginya kalau kita bercakap baik, kita berzikir, kita nasihat, kita kecek molek kata orang, boleh pahala. Atau akan dihukum disebabkannya, ataupun percakapan kita akan menjadi bala ke atas kepala kita sebab kita bercakap benda tak baik. Kecuali ini yang kita nak. Amar ma'ruf, perkataan yang mengajak orang buat baik dan mencegah kemungkaran dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan saya ni kata hadis ini rawahu At-Tirmizi. Baiklah. Tamaklah kita isu yang kelima, perkara yang sepatutnya kita tumpukan, perkara yang sepatutnya kita tinggalkan, dan perkara yang harus tapi jangan banyak menggunakan. Kita boleh bercakap, bual-bual, tapi jangan terlebih lah. Kalau dah terlebih, langgar SOP, dia akan jadi pergi ke malayani, yang tidak berfaedah. Baik. Kita pergi kepada yang keenam. Hadis ini mengajar kepada kita menghabiskan masa dengan perkara yang memberi manfaat. Habiskan masa kita dengan perkara yang memberi manfaat. Hadis ini memberi petunjuk bahawa daripada sifat seorang Muslim yang benar, hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang beri manfaat untuk dirinya dan menjauhkan diri daripada perkara keji dan melalaikan serta merugikan dia di dunia dan di akhirat. Pilihlah, tuan-tuan fikir sendirilah apa yang baik, apa yang buruk. Kalau kita nak senarai sini panjang, tapi kita manusia yang beriman, ada otak, ada akal, kita fikir, kita muhasabah. Yang ketujuh, mendidik jiwa. Dalam hadis juga terdapat petunjuk agar manusia mendidik jiwa agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara keji dan mungkar dan meninggalkan segala yang tidak memberi manfaat untuk dirinya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu alam. Itu dalam kitab kita ni. Kita kata alhamdulillah, para pelajar sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita belajar dalam kitab kita ni, hadis yang ke-12, iaitu hendaklah kita sibukkan diri kita dengan perkara yang beri pulangan kita kebaikan di akhirat. Jangan sekali-kali menghumbankan diri kita dalam neraka, hasaid, dengan sebab lidah kita, dengan sebab tulisan kita, dengan sebab perkara yang kita buat. Jadi sekarang ni banyak benda yang kita rempuh masuk dalam perkara yang kita tak ada kena mengena dengan dia. Tak ada kepentingan untuk kita masuk. Ni bab-bab politik, bab komen-komen entah apa benda ni. Ya Allah, banyaknya perkara yang kita pun tidak tahu apa yang sepatutnya kita lakukan. Maka marilah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kalau tak boleh jaga orang lain, kita jaga diri kita. Betul-betul saya kata, di saat tidak terkawalnya dunia hari ini, kita kawallah kita. Kita kawal diri kita. Sukar untuk kita nak kawal orang lain kan. Kadang-kadang sedih juga kita tengok di tempat-tempat komen, tengok kawan kita komen benda-benda yang tak baik, kita PM dia dekat belakang, abang, saudara, ya akhi, jangan buat macam ni. Kata-kata awak ni tidak baik, tidak melambangkan ciri keimanan ataupun sifat muttaqin. Ada yang dengar kata dia delete balik, ada yang tak dengar kata dia marahkan kita balik, dia perli kita balik, macam-macam. Jadi biarlah, kalau kita tak boleh kawal orang lain, kita kawallah diri kita. Kan? Kita kawal diri kita di saat sudah tidak terkawal lagi fitnah di zaman kita hari ini. Baiklah para pelajar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya hadis ini. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang ke-13, iaitulah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam yang sangat penting kita gilakkan, kita mantapkan di saat kelonggaran ukhuwah di zaman kita ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.